Macam apa yang macam betul juga. Lemak tu apa ni? Dia ada mata. Mata daci. Indira, tolong bukakan ni, Cik Indira. Assalamualaikum Nur Alis, Ina Salina, Misnah Ponamin, Zainul Abdul Rahman, Zamnah Samin, Yana, Sarah Aisyah, Rosa Gunting, Wani Yahya. Awak muka sama je soft depan ni. Zarina Zawawi, Baiti Abdullah, Jamilah Osman, Marzia Hassan, Ifah Umairah Hamdan, Fizah Ahmad, Nur Zarinawati, Muhammad Ghulam, Azizat, Tuan Sapinah, Mariani Abdul Rahman, Nur Aini Abdul Rahman, Ina Yaakob. Dekat sini Ina Yaakobnya. Susuhada, Zawiyah Zakaria, Juwita Ismail. Juwita Ismail daftar untuk Ogos ke? Tadi baru staf hantar nama ni. I sangat-sangat excited melihat nama you. Ke orang lain? Pakcik nak join sini ke? Ke nak pergi masjid? Tunggu kawan. Okay. Takut saya bisik-bisik ke pakcik tak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak kuatnya lupa. Lupa pula dekat hotel. Ingatkan dekat dinding hijau putih. Rindulah dinding hijau putih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar daripada sahabat-sahabat La Tahzan yang berada di bumi Madinah buat pertama kalinya mereka nak meninggalkan bumi Madinah walaupun belum puas lagi, Cik Puas dah, Cik? Kat Madinah. Tak Kita dah tinggal lagi sejak waktu-waktu. Kita tak tinggal lagi sejak walaupun ada tongkat ni. Walaupun ada tongkat tak tinggal lagi. Bagi tadi. Lagi seorang tak heran orang ajak ke tidak. Terror dah. Tadi dah waktu kat tu. Tak ni saya buat kat. Orang Ganu pun tak seh nak tinggalkan Madinah. Orang Kuantan nak tinggal Madinah ke tidak? Dah semua geling kepala jenuh aku nak tambah berapa hari lagi ni. Tu orang Kedah nak tinggal Madinah tu semua tiga-tiga orang Kedah tu. Kalau boleh tak mau tinggal. Habis tu nak pergi Mekah ke tidak ni? Masya Allah nak pergi Mekah. Tu pakcik Sabah 2 orang tengah tunggu kawan. Semangat kita kata Zohor nanti pergi. Masya Allah. Dah siap dengan pakaian ihram. Bagus. Masya Allah. Cik, okey tak pakai ihram tu? Okey tak? Pakai tali pinggang ke tidak? Tak pakai tali pinggang, suruh naik lagi ambil tali pinggang. Pakai tali pinggang. Okey. Tak pakai tali pinggang jenuh. Madinah bumi yang dirindui. Sabah Sandakan. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, ceria-ceria semua, tapi walaupun ceria, di hati mereka semuanya ada air mata yang sedang mengalir di hati. Masya Allah. Apa Munirah? Kalau sedih tak dapat masuk Raudah, apa Munirah? La tahzan. Itu orang Arab tu jawab apa? Innallaha ma'ana. Sadaqallahul azim. Lepas tu dia tak tahu nak jawab apa. Sadaqallahul azim. Jangan ganggu hati ya. Boleh jadi mutawifah tahun depan ni. Sebab dia boleh cakap Arab Munirah ni. Tengok. Dia nampak orang sedih dia cakap la tahzan. Jangan betul. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan sedih. Kan?
Okay, siapa nak join kursus Mutawifah boleh berkursus dengan Munirah. Sebab senang je kursus dia. Kalau dia nampak orang sedih cakap la tahzan. Aduh, suka hati je. Kak Nazar pun kalah tau. Munirah menang dalam bab nak menjadi Mutawifah ni. Okey, sahabat-sahabat, hari ini Ustazah wajib untuk menghabiskan, itulah dia kuliah la tahzan pada bab yang ke-235. Dengar tak suara audio video okey tak? Kita dah ada orang lain dekat kawasan ini, maka Ustazah tak boleh kuat-kuat dah macam hotel sendiri pula kan. Faham sangat perasaan mereka. Betul-betul Masya Allah. Okey, 235 memaafkan kesalahan teman. Semalam kita baca habis sampai muka surat 485. Hari ni kita sambung 486. Terus habis. Kenapa Ustazah nak habiskan juga hari ni? Hari ni last kuliah daripada Bumi Madinah. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, besok insya-Allah Ustazah akan cari pot yang cantik. Usaha untuk cari pot yang cantik ni. Namun setelah berusaha, kalau Allah tak izin kita nak buat macam mana kan? Itulah dia, kita akan menyambung bab 236 di Mekah, bermula di Mekah. So di Mekah sampailah insya-Allah, doakan pada 17 Mei Ustazah akan sambung kuliah la tahzan di Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur. Masya Allah. Kemudian Ustazah meneruskan lagi musafir. Doakan insya-Allah semoga COVID terus hilang daripada atas muka bumi Allah. Maka bermusafirlah Ustazah tanpa resah lagi. Untuk apa? Untuk kerja-kerja dakwah, bertemu dengan semua anda. Kita sama-sama istiqamah dalam jalan-jalan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, semalam kita terasa sangat dinasihati oleh kitab la tahzan apabila tajuknya adalah memaafkan kesalahan teman. Teman ini siapa sajalah yang terlintas dalam minda kita. Usia kita Allah pinjamkan 20-an, 30-an, 40-an, 70-an. Semua kita ada pengalaman hidup masing-masing. Siapa saja yang pernah singgah dalam kehidupan kita, terkadang ia sangat menggembirakan, memberikan warna-warna pelangi yang indah kepada kita, tetapi terkadang ia sangat menyakitkan. Dalam pada mereka itu menyakitkan kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bagaimana respon kita kepada mereka? Jangan terbina jambatan permusuhan. Kerana bila permusuhan berkemungkinan putus silaturahim. Bila putus silaturahim, Nabi SAW bagi tahu tidak akan masuk syurga. So di mana perjuangan kita yang selama ini nak sangat masuk ke dalam syurganya Allah, hanya kerana adanya permusuhan, benci dan tidak memaafkan teman kita yang pernah kita sekatil, setilam, sekampung, sesekolah, semacam-macam selah dengan mereka. Akhirnya berlaku permusuhan hanya kerana satu perkara yang sebenarnya kita boleh maafkan, tapi sebab kerana dihasut oleh nafsu, kerana bisikan-bisikan jahat syaitan, sampai sekarang kita masih lagi bermusuhan. Maka bertindaklah, lakukan perubahan. Semoga kita mampu memaafkan, insya-Allah sahabat-sahabat. Baik, kita sambung muka surat 486. Yang lain mengatakan jika kita sendiri tidak dapat menerima diri kita sendiri, lalu bagaimana boleh kita menerima orang lain? Kita kena terima diri kita. Siapa diri kita? Semalam kita sebut dah. Habis dah tugas. Lawanya. Hamba. Lawa kemain Kak Yanti. Dia Ustazah tugaskan dia mengecek beg-beg. Ada beranak Kak Yanti? Ada. Kita Cucu? anak bercucu ada. Ini baru Madinah ni. Awak beranak bercucu bagian ni. Siapa punya beg yang bercucu tu? Mari report kat Ustazah. Betul lah bercucu betul. Amboi, Munirah angkat tangan dulu dah. Okey, tak apa. Yang penting dalam taklimat kita habaq dah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai. Saya dapat tongkat. Jap nak tunjuk tongkat. Okey Ustaz, saya nak yang hitam untuk saya hadiahkan kepada bapa saya. Cuba Ustaz buat magic sikit macam mana nak bagi panjang. Ni tongkat dari Madinah. Adakah orang Malaysia nak kirim tongkat? Ustazah nak meniaga tongkat pula. Berapa Ustaz? RM50 kan satu? Ustaz Mus kata jenuh ambil komisen kat aku ni. Dengan penuh gaya. Okey, tutup balik Ustaz. Tutup balik. Okey, cun. Dadah. Satu gold, satu black. Okey. Hitam. Open order boleh hubungi Ustaz Mustaqim Ahlul Madinah
Ustaz, nak jual kurma, orang dah ramai sangat jual kurma. Jom kita meniaga tongkat. Ini hijau. Oh, Mak Teh beli kat sini ke hijau ni? Oh, ini yang Mak Teh duk pakai selalu kan? Itulah. Saya beli tongkat ni dulu sahabat masa saya pergi naik Gua Hira. Lepas tu dah lama dah saya tak naik Gua Hira. Ni Al-Fawaz dah tak tahu nak jual apa lagi, dah balik ni cuti umrah beberapa bulan. So kami nak jual tongkat. Okay, open order. Open order. Okay, ni warna hitam. Yang mana satu pilihan hati. Ni warna gold. Yang ni warna hijau. Tapi hampa kalau tak ada, yang sana pun nak tunjuk juga, sabar je. Okey, jangan tanya merah, pink, kuning lah semua kan. Saja makcik-makcik ni, Mak Teh ni dia ketua rombongan, berada di hadapan. Bila bas lalu diangkat je tongkat dia, semua bas berhenti. Ambil kau. Ustazah tak buat macam tu. Okey, Kak Nazar, nanti saya nak cari tongkat warna pink biru. Selagi tak ada tongkat pink biru, saya tak jadilah saudagar tongkat. Bila ada tongkat pink biru, tolong Ayu pegang tongkat Ustazah. Bila ada dah open order, saya nak warna hitam satu. Mahal. RM100 kan? RM100. Tiba-tiba je RM100. Aduh, jenuh Ustazah saya RM100. Tak boleh lah sekarang sayang-sayang. Kami dah kemas beg dah nak pergi Mekah ni. Ni beli kat Madinah. $1 nak bawa sekarang ni. Sekian dimaklumkan. Sekarang Mekah okay. Dah tak tahu. Apa dia? Kau dah kita tunggu dah, dia beli dah. Barang ni dah. Kan? Sebab jap lagi beg dah masuk dalam bas. Acik nak beli banyak-banyak, nak jual kat pasar Payang Terengganu. Okey, masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Syok kat sini satu Malaysia ada, Kedah, Terengganu, Sabah semua ada. Ni kuliah. Ni sembang-sembang. Sebenarnya kuliah ni nak habiskan bab ni. Okey. Sama-sama lagi. Okey, sahabat-sahabat. Jika kita sendiri tidak dapat menerima diri kita sendiri, lalu bagaimana boleh kita menerima orang lain? Maksudnya, selalu kita cakap, selama mana kita nak tunggu orang sayang kita dengan sesungguh-sungguh sayang. Banyak dah terbukti kan. Dulu sayang saya kemain Ustazah, sekarang dah sayang orang lain. Itu biasa. Dulu sayang saya 360 darjah Ustazah, sekarang tinggal 100 darjah Celsius. Itu biasa. Namanya pun manusia. Kan, jadi status-status Ustazah dalam Facebook awal pagi tadi tu semuanya sebab Ustazah dah membaca kitab inilah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan, so kita dapat apply dalam kehidupan kita. Betul lah kan. Kalau kita tak sedar bahawa tempat jatuhnya pandangan Allah adalah hati, sejak dulu seawal usia kita balik lagi dah, kita dah mula ada rasa lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Saat itu kalau kita terlupa tempat jatuhnya pandangan Allah adalah hati, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dah mula dah melampau dalam cinta. Cintakan makhluk melampau-lampau, cintakan itu, ini, harta benda melampau-lampau. Kita terlupa hati yang bagaimana tempat jatuhnya pandangan Allah. So, Allah tak pernah tinggalkan kita, tapi makhluk biasa saja. Kalau tak tinggalkan kita dari segi kasih sayang, dia terpaksa meninggal. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka kita melampau-lampau dalam kesedihan, tak ada siapa yang nak memujuk kita kecuali diri kita yang kuat, diri kita sendiri untuk bangkit, untuk memperbetulkan keadaan. Maka siapa lagi nak sayang diri kita mengatasi kita sayang? Patutlah Allah sebut qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kamu dan seluruh ahli keluarga kamu daripada neraka Allah. Kita yang sayang diri kita, maka kitalah yang kena jaga diri kita daripada dihumban ke dalam neraka Allah. Kita sayang keluarga kita, sahabat-sahabat, nak ajak keluarga kita untuk ke jalan-jalan Allah, ia harus bermula dengan kita terutamanya. Hanya mengajak orang baik tapi kita tidak melakukan kebaikan, ia sangat sukar untuk dilakukan. Faham deh? Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Seorang ahli ilmu balaghah pernah berkata, janganlah hanya kerana satu aib tersembunyi atau dosa kecil yang sebenarnya dapat ditutupi oleh kebaikannya yang lebih banyak, kamu menjadi jauh daripada seseorang yang pernah kamu puji latar belakangnya. Dulu pernah ber-BFF, kamu puji latar belakang dia, tapi hanya dosa kecil, silap dia yang sikit, tergelincir sikit dia, terbuat dia sesuatu yang kamu tak suka, kamu benci dia sampai melampau-lampau. Ini biasa kan dalam hidup. Kenapa jadi macam tu? Yang pernah kamu terima kehidupannya, yang pernah kamu ketahui kemuliaannya, dan yang pernah kamu ketahui kemampuan berfikirnya. Sesungguhnya
kamu selamanya tidak akan mendapatkan teman yang bersih. Ni siapa ada kitab sekarang, cuba gariskan kalimah ni supaya kita sedar diri. Sesungguhnya kamu selamanya tidak akan pernah mendapatkan teman yang bersih tanpa kelemahan dan tidak pula pernah melakukan suatu kesalahan. Kitab ni kan dia macam bersumpah dengan kita, selamanya kita takkan jumpa dengan orang yang tak ada kesalahan. Faham So bila kita set dalam minda kita macam tu, kita bertemu dengan siapa je kita akan berhati-hati. Oh, dia ni nampak manis mulut ke main ni. Bukan sangka buruk kat dia, tapi kena hati-hati. Semua manusia baik macam mana di mata kita, dia manusia biasa. Pasti ada kesalahan. Time kita suka, time kita sayang tu kita tak nampak lah. So bila kita berhati-hati, contoh lepas 10 tahun, lepas 10 bulan kita kenal dia, betul lah, nasib baiklah hari tu aku tak bagi semua duit aku kat dia. Aku ingat aku percaya sungguh dah hari tu. Sekurang-kurangnya bila kita berhati-hati, dia buat hal, kita akan kata syukur, ya Allah engkau selamatkan aku daripada mulut buaya ni. Contoh kan, mulut buaya lah pula. Okay, jadi maknanya kan ramai manusia macam tu. Sebab kita selalu set dalam minda kita, manusia tak pernah ada yang sempurna. Biasa je melakukan kesalahan. Contoh, kita bagi amanah dekat dia. Bagi dia, saya ada duit dalam poket saya 10,000. Bagi taruh dekat mokcik. Mokcik apa mokcik? Lupa dah nama mokcik. Sepiah. Sepiah ke? Sepiah ke Sapiah? Makcik Sepiah. Makcik Sepiah ni apa lagu dulu? Lagu apa dulu? Sepiah. Lagu apa? Gelak je Ustaz. Ada dulu lagu apa you? Tak boleh tanya Mak Teh kan. Mak Teh lagu keluar Zapin lah apalah. Tanya Ayu. Kan? Ustazah tanya orang tak pandai nyanyi. Dulu adalah lagu apa ya dulu? Gelak dia orang ni. Jadi bijak vs jadi baik. Rindu Ustazah. Alamak Rin Ali, I miss you too Rin Ali. Sapiah Yusof, Aina Ismail, Zai Ahmad. Zai Ahmad ni kembar Zai, Ustazah Zai ni. Okay, kita sambung lagi. Oleh sebab itu, cerminlah pada dirimu sendiri sesudahnya. Pertimbangkanlah dia dengan pandangan yang objektif. Dan janganlah kamu menilainya dengan pandangan seenakmu. Oh, bila kita suka tu kita puji kemain. Bila kita tak suka tu kita keji sampai kita tak teringat. Kejian itu adalah satu dosa. Okay, sesungguhnya pertimbanganmu terhadapnya dan juga penilaianmu kepadanya akan membantumu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dan membuatmu bersikap penyantun terhadap orang yang berbuat kesalahan. Cuba test diri sendiri. Boleh tak kita penyantun kepada... Sekejap kita tengok ada seorang ustaz ni. Mana baju vest AFT ustaz? Mana? Sebenarnya ni suami Kak Yanti sampai tak kenal. Lepas tu vest dah masuk beg haram. Oh lupa dia nak pakai ihram. Lupa. Sebab apa? Sebab dia kat sini terus naik pangkat jadi ustaz. Okeylah. Sebab suami Kak Yanti pun mengaji. Ustaz dah juga tu. Lepas tu bila suaminya ustaz, Ustazah suka hati je panggil Ustazah Yanti, malu-malu miau Kak Yanti. Okeylah tu. Ni semua Ustazah Sepiah, Ustazah Mak Teh, Ustazah Ayu, Ustazah Maksu, kan? Ustazah apa cik nama cik? Lupa dah cik. Rokiah tu hujung siapa? Ustazah Siti Hatijah. Buka jap cik muka, tak nampak. Tadi turun dengan Mak Teh Oh patutlah sebab tadi tak ada. Yang hujung tu Ketua Darjah. Hujung tu pakai saya berkenan dia punya tudung kuning tu. Apa Kak Napisah. Tu Ketua Darjah Tapi petang ni dia dapat kereta Ferrari main-main. Petang ni dia dapat kereta Ferrari. Jadi hampa jangan tanya pula Abu Ustazah dengan jemaah umrah dia bagi hadiah kereta Ferrari lah apa semua. Sebab untuk kesempurnaan. Untuk kesempurnaan. Yang naik Ferrari kita bagi Ferrari. Okey sahabat-sahabat, yang ada tongkat kita bagi yang hijau ni. Okey, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ummu Wazif, Siti Zahira. Mana pergi Siti Zahira ni? Bukan warga Madinah ke? Di sini tu di mana Siti Zahira? Di mana kamu? Julida Amu, Hafzah Jaafar, Nida Sani, Fauziah Kadir, Nyai Aida. Oh, Masya Allah, nama-nama baru ni.
Inci Marina, hari ni nak pergi Mekah. Hari ni live Latahzan terakhir dari Madinah. Okey, ini kali kedua lah kedatangan Ustazah dalam bulan ini ke Madinah. Sebab hari tu bawa grup akhir Ramadan. Sekarang Ustazah bawa grup Syawal. Tapi grup Syawal hari ni hari keberapa kita kat Madinah? Saya dah tak ingat hari. Kita sampai Khamis. Yelah, tapi daripada kita bertolak hari Khamis kan? Daripada keluar rumah, daripada KLIA hari ke-5. So kita berada 4 hari di Madinah. Dan petang ini kita akan bergerak ke Mekah. Doakan semua mereka ni sihat walafiat ni, semua ustazah-ustazah. Ustazah-ustazah ni akan pimpin semua yang ustaz. Dia tak jadi ustazah. Yang tak dengar Latahzan hari ni, dia tak jadi ustazah, dia jadi ustaz je. Yang dengar Latahzan hari ni, dia jadi ustazah. So mereka ni akan pimpin umrah pada malam ini, insya-Allah. Sahabat-sahabat Latahzan ramai yang menonton saat ini, tolong doakan. Sebab grup ini adalah amin makti. Sebab grup ini adalah grup yang majoritinya pertama kali. Jadi bila pertama kali macam ustazah sebagai mak nak lepaskan anak, mula-mula dapat asrama tingkatan 1, cuba cerita. Risau tak risau? Risau kan? Jadi ustazah pula malam ni tak boleh masuk Masjidil Haram. Tak apa, Allah datangkan orang-orang yang kuat, sihat insya-Allah untuk membantu mudah-mudahan. Okey? Subhanallah. Zahara Cherry Joshua, betul ke ustazah sebut nama ni? Subhanallah. Nik Roslina Karim, Anura Nura, Masya Allah. Zai Ahmad, amin, tolong bantu dengan doa. Nur Hayu Abdul Rahman, sahabat-sahabat yang belum direzekikan ke sini dan bercita-cita untuk ke sini. Ya Allah. Tengok ni beli kamera dekat Madinah. Kayanya Munirah. Tengok Munirah. Munirah tengok. Ya Allah, kayanya. Berapa kali ibu beli ni? 5 rial. 5 rial. Aku tak tahan dengan budak Munirah ni. Tengok Munirah. Tengok beli kat mana. Tengok depan dia pusing ha. Ini tak sah. Pusing depan dia lah. Ada orang ni open order juga, Munirah nak jual 150 rial. Siapa nak kirim? Tengok dia loroi. Dia kata 5 rial. Ustazah tak loroi. Beli tongkat jual 100 rial. Dia loroi. Kaya. Nampak Kaabah ke? Nampak Kaabah. Kalau bilang hidup benar ni. Dulu dia punya kamera besar gedabak ni dah. Aduh, macam-macam hang puan ni. Itu pakcik Munirah. Pakcik tu nak tengok, kita tunjuk kat depan. Kita tunjuk kat dia orang. Tengok Munirah dah jadi sales girl kamera. Tak payah beli 5,000 mahal-mahal. Ya, tapi comel masing-masing. Allah ya Karim. Rindu juga Ina Salina, Omar Rosila. Nak beli untuk cucu. Kan tu pakcik-pakcik Sabah bah. Munirah, kau kena bijak sikit Munirah. Kalau pakcik-pakcik tu mau beli, kau tekanlah 10 rial saja. Apalah kau ni Munirah. Yang begitulah. Minyak lagi. Buatlah dana sama. Dia gambar settle. Buat dana lebih kamu minta. 5 rial. Tengok sahabat-sahabat ni, mak dia mengumpat Munirah. Dia memang gitu cik. Dia tak peduli lah cik. Baik dia tu. Dia lah tu rezeki dia. Dia jual ni lagi umrah balik. Ya. Sabar je. Pandai kau buat lawak Munirah. Ada anak yatim tak ada. Teringat masa kecil-kecil dulu orang balik Mekah mesti beli kamera tu dan mesti beli kita gelang. Kita akan dapat gelang hitam dan merah tu. Betul. Sekarang kalau kita bagi kat budak-budak dia pelayan tak Pak Su? Tak adanya dia penat kan? Kita beli gelang. Beli juga? Kita beli gelang. Gelang besar ke gelang kecil je? Si ada tu. Untuk cucu lah. Alhamdulillah. Tu beg kita berat dia kata. Boleh. Ajak dia macam baju. Tu. Comel tau pakcik-pakcik ni. Okey, kita sambung lagi. Tak habis pula. Okey, sambung sikit lagi. Mana dah perginya tadi? Okey. Mana tadi? Allahumma subhanahu. Sesungguhnya pertimbanganmu terhadapnya dan juga penilaianmu kepadanya akan membantumu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dan membuatmu bersikap penyantun terhadap orang yang berbuat kesalahan. Sahabat, tujuan kita belajar bab ini biasa je untuk kita mendapat teman yang mempunyai sikap yang tercela, tetapi dalam sikap yang tercela itu
lisan kita tidak mencela. Faham Lisan kita tidak mencela. Bahkan kita memilih untuk bersifat penyantun dengan mereka. Macam mana nak jadi sifat penyantun? Sebab kita dah set dalam minda kita, biasalah manusia ni ada kesalahan. Biasalah manusia buat kekurangan. Maka sahabat-sahabat, kita takkan marah-marah, kita takkan kecam-mengecam, keji mengeji, caci mencaci, sebab kita dah tahu biasalah manusia. Datang pula si batu api. Ustazah tahu dah orang tu sekian-sekian macam tu macam ni. Kita pun kata biasalah manusia. Dia nak bercakap buruk, dia dapat dosa. Kita jangan bercakap yang buruk. Serius sahabat-sahabat, kitab Al-Tahzan ni tidak pernah mengajari sesuatu yang salah. Bila Ustazah baca berulang kali, Masya Allah, betul lah, dia macam tally dengan nasihat orang tua-tua kita yang dah hidup dengan pengalaman-pengalaman yang terlalu banyak. Mak-mak kita kan kalau kita mengadu jahatnya orang pada kita, mak kita akan cakap, tak apalah, penat nanti dia berhentilah. Tak apalah, yang penting jangan kau buat jahat. Kalau mak saya dulu macam tu. Kenapa mak nasihat kita macam tu? Sebab mak dah melalui kehidupannya. Lagi dia mencela orang, keburukan tu datang pada diri dia sendiri. Baik dia memilih untuk diam. Sehubungan dengan hal ini, seorang penyair mengatakan, apa kata penyair? Tiada seorang pun, apa kata penyair? Tiada seorang pun yang dapat memuaskanmu semua karakternya. Cukuplah bijak bagi seseorang bila dia mahu menghisab kelemahan-kelemahan dirinya. Maknanya, kata penyair ini, orang yang bijak adalah orang yang mahu menghisab, menghitung-hitung kelemahan dirinya sendiri, bukan menyibukkan diri dengan menghisab, menghitung-hitung kelemahan orang lain. So sahabat-sahabat, bila kita sibuk menghitung-hitung kesalahan orang lain, orang inilah yang tak sempat menghitung-hitung kesalahan dirinya sendiri. Maka dia dah berbuat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kesalahan yang sangat banyak, kesalahan yang sangat besar. Dirinya makin lama makin tercela, makin melakukan dosa, sebab dia tak sempat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sibuk untuk mencela-cela, menghitung-hitung kesalahannya orang lain. Subhanallah, perasan tak daripada semalam kita dah jumpa beberapa kali perkataan 4 perkara yang dilalui oleh jiwa. So saya tak ambil daripada kitab Al-Tahzan, saya ambil sebagai satu info tambahan untuk sahabat-sahabat Al-Tahzan. 4 keadaan manusia yang miskin jiwa. Anda catat 4 keadaan manusia yang miskin jiwa. Kita boleh koreksi diri kita sendiri. Siapakah orang yang dikategorikan sebagai orang miskin jiwa? Biar kita miskin harta, jangan miskin jiwa. Orang miskin jiwa ni, pertama, dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Tu dia. Jom kita cek diri kita sendiri. Pasal apa aku nampak orang lebih daripada aku pula yang sakit hati? Itu orang yang miskin jiwa. Ada ke tak ada? Kalau ada, tolong delete sekarang. Ya Allah, handsomenya pokcik-pokcikku dah pakai ihram belaka. Ni siapa, Hafiz ke? Hafiz, kau jangan terlupa di atas kepala itu nanti. Tolong saling ingat-mengingat atas bas nanti. Kopiah ke, tanjak ke? Ada yang pakai tanjak? Hafiz siap dengan serban hari ni, handsome. Serban ada pakai. Kena buang. Kopiah apa semua tak boleh. Lepas tu kasut tolong tengok. Ni slipper ni cantik, comel belaka lah, sebab nampak kaki, nampak tumit. Jadi jangan pergi Mekah nanti dah elok-elok pakai ihram, tiba-tiba pakai kasut Nike lah pula. Kasut Nike. Okey, Masya Allah. Sekarang boleh, sebab kita belum berniat bah. Nanti setelah selesai di Masjid Bir Ali, sudah berniat di atas bas, kita dah tak boleh melanggar pantang larang ihram. Dia bukan miqat tak? Ya? Miqat dia. Ya, Bir Ali tu miqat kita yang pertama, perjalanan daripada Madinah ke Mekah. Okey, lagi soalan? Supaya kawan-kawan kita lagi bersemangat nak pergi umrah. Ja'ranah tu nanti bila kita sampai di Mekah. Masa umrah kedua, kita akan berniat di Ja'ranah. Okey, lagi nak tanya apa? Hudaibiyah. Di mana dia teringat untuk tahlul tu? Malaysia. Oh, kisah kakak hari tu. Dia tahlul, lepas tu dia bayar dam. Tahlul dulu, dia mesti menyelesaikan tahlul dia. Dia macam tahlul bayar dam tu. Kesalahan apa tu?
Sebab dia lupa bertahallul. Dia kena ingat. Pertama, niat kita akan buat di Bir Ali sekejap lagi. Kedua, tawaf. Malam ni kita akan bertawaf. Doakan orang tak ramai supaya makcik-makcik yang pertama kali boleh bertawaf dengan selesa. Amin. Ketiga, kita bersa'i. Bersa'i ni santai-santai saja, tapi penat kaki, biasalah tu. Okey, kemudian yang keempat, kita bertahallul, bergunting. Yang kelima, tertib. Inilah rukun umrah. 5 rukun umrah. So, yang tertib tu maksudnya adalah kita kena ikut daripada turutan. Okey, sahabat-sahabat Latahzan, itu yang Ustazah catat tu adalah daripada sumber lain untuk kita kenal siapakah sahabat di kalangan kita yang miskin jiwa. Okey, seronok tahu suasana macam ni sebab Ustazah dapat rasakan keterujaan mereka. Cuba ulang balik, Cik. Pertama niat. Betul. Yang kedua tawaf 7 pusingan. Betul. Yang ketiga sa'i. Pandai, yang lulus. Keempat tahallul. Tera, tepukan paling Yang gemuruh kelima, untuk Cukur makcik. atau bergunting. Itu namanya. Itulah apa ni? Tepuk tangan paling gemuruh untuk makcik Sepiah daripada Terengganu Darul Imang. Okey. Imam, sama je. Terengganu Darul Imang. Okey. Ada tak sesiapa lagi anak ulang? Apakah itu orang bagi wakil orang Kedah? Mak Teh orang Kedah, Mak Teh. Ya. Apakah rukun umrah? Cepat. Rukun umrah pertama niat ihram. Mak Teh ni masuk TV ni, Mak Teh kena pandang sini. Pertama niat ihram, kedua tawaf. Niat ihram. Berniatlah. Berniatlah. Ni umrah. Okey, Mak Teh. Baik, Mak Teh. Keempat, bercukur atau bergunting. Betul, Mak Teh. Kelima, tertib pada kebanyakan rukun. Oh, ni dah tahap guru besar punya. Saya mengerjakan umrah dan berihram dengan Allah Taala. Hampa jangan duk bagi makhraj salah, Cik. Berihram pula, ada berihram. Tapi Acik memang tetap betul. Sebab Acik sebut dengan makhraj Terengganu. Okey. Sekian dimaklumkan. Okey. Bak wajib umrah pula. Comel ngusik-ngusik, Cik. Alhamdulillah. Kalau tak gitu nanti Cik tak ingat. Betul. Sekarang dah ingat dah. Sekarang dah ingat. Bila dah ingat, acik-acik sekalian, bila dah ingat, contoh, kita dah pergi tawaf, tiba-tiba kita terkontutlah pula. Sahabat-sahabat dengar pula terkontutlah pula. Alamak, oh pocot mak kau, aku pusingan ke berapa ni? Pusingan ke-5. Jadi jangan terhegi-hegi ikut kawan pula. Tunggu-tunggu aku nak ikut pergi sa'i. Tak boleh, sebab kawan dah cukup 7. Tadi kita kontut, kita pergi ambil wuduk, mana cukup 7. Maka cukupkan. Sebab tu tadi Mak Teh cakap, yakin 7 keliling. Kalau tak cukup 7, kita tak boleh ikut orang pergi tempat sa'i. Biar tambah sikit berat. Biar tambah sikat. Sikat tu 7. Jadi 8. Itu tak payahlah sebab kita dah ingat dah. Ingat dah. Kalau kita dah yakin 7, tak payah tambah. Okey, maknanya kalau contoh terkentut, lepas tu pergi ambil wuduk, lepas tu kita masuk balik, ulang daripada penjuru Hajarul Aswad. Tadi terkentut dekat pusingan 5. So 5. Subhanallah. Bismillahi Allahu Akbar. Sebab tu jangan lupa pakai sarung lengan. Ini jangan pakai dekat Mekah je, pakai ketika kat Malaysia juga. Kalau tidak kena cubit, kena cocok dengan lidi. Garang ni. Dalam kerja pun ni boleh kita nak Tapi keluarkan tangan sebab kita dah pakai ni. Okey, jadi Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Okey. Jadi kalau terkontut tadi dekat pusingan 5, Kita tunggu ke? Kita ambil dulu. Kita tunggu dulu ke kan? cium dulu Bismillahi Allahu Akbar, kan? Sebab apa, Cik? Kita gambarkan sebenarnya yang kita cium tu adalah kita mencium Hajarul Aswad. Sekarang semua orang memang tak boleh cium Hajarul Aswad kerana sudah dipagari untuk kita sejak musim Covid tak boleh. Sebenarnya walaupun sebahagian kita mungkin kata rugi, sebenarnya keadaan sekarang ni jauh lebih tenang berbanding dulu. Dulu dekat penjuru Hajarul Aswad tu, sahabat-sahabat, sampai depan mata Ustazah pernah ada orang diusung keluar daripada penjuru Hajarul Aswad tu dengan kepala yang berdarah-darah. Kita tak nak beribadah macam ibadahnya orang lain yang sampai terlampau taksub begitu.
Okey, sebab Nabi pernah mencium Hajarul Aswad, maka kita pun katanya Umar Al-Khattab nak mencium Hajarul Aswad sebagai satu sunnah. Tapi kalau tak boleh, kita gambarkanlah seolah-olah kita mencium Hajarul Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Pandangkan tangan kita ni, bukan toleh bahu. Ni Kaabah sebelah kiri. Jangan pusingkan badan kita. Yang berpusing hanyalah kepala. Bismillah, Allahu Akbar. Tapi nanti acik-acik akan tengok dekat depan Kaabah tu, ada yang pusing badan, ada yang sampai hangguk-hangguk macam tu. Macam mana Mak Teh? Nanti diorang ada depan Kaabah tu sampai macam mana perbuatan diorang tu? Yang betul. Yang salah, yang salah. Yang salah beralih dengan badan. Beralih dengan badan. Lagi Dia beralih dengan badan tu menghadap kiblat. Apabila beralih badan tu maka bahunya terpusing. Sepatutnya bahu tak perlu yang pusing. yang menghalau ke kita macam tu je, kita boleh saja. Contoh kalau kita nak bercakap dengan orang sebelah, Munirah nak bercakap dengan Mak. Mak, betulkan tudung ni. Badan tak payah pusing. Pusing kepala saja. Mak, ni nampak rambut ni Mak. Contoh. Kalau kita pusing badan, sebenarnya kita sudah tidak mengirikan Kaabah. Sekianlah kursus umrah kita di lobi hotel Golden Tulip. Dah jenuh dah orang Arab duduk tengok aku ni. Terima kasih tak Zah. Terima kasih Mak. Tanya Mak pula wajib umrah Selesai dah tadi, kita dah baca satu persatu, dah boleh jadi ustazah dekat Terengganu. InsyaAllah kita sambunglah tahzan pula. Hampa dah dapat dah kursus umrah secara perkongsian. Apa? Terbaik Mak Teh. Mak Teh dapat nak murid dah. Mastura Kazali kata terbaik Mak Teh. Ya Allah. Okey. InsyaAllah. Baik sahabat-sahabat. Okey, apa tadi? Orang yang miskin jiwa, pertama dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Semoga bukan kita. Kalau kita nampak orang lain dapat lebih. Sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang ni, nampak makcik-makcik ni dalam pakaian putih dah bersiap sedia nak pergi umrah. Dalam mendoakan mereka, tolonglah satu hari nanti aku akan pasti berada di situ bersama-sama dengan mereka. Sampai ke Mekah. Sahabat-sahabat tu kata sahabat-sahabat tu boleh datang belaka. Boleh datang belaka kan cik? Sebab kita yang tak percaya, tak sangka-sangka. Kita dah sangka. Betul. Kita tak sangka kita boleh sampai. Tapi doa je banyak. Apa dia maksud? Kami pun nak main lagi. Nampak dah. Jadi doakan mereka dengan kesungguhan seperti kita mendoakan diri kita sendiri. Keikhlasan dalam doa ni, malaikat akan amin doa yang baik itu untuk mujua. Faham sahabat-sahabat? Baik, yang kedua, nak cek hati kita ni miskin jiwa ke tidak. Yang kedua, tak puas dengan apa yang dia dah ramai pula dah penceramah kat sini. Sekejap sabar. Tak puas penceramah dari Terengganu seorang, penceramah daripada Kedah seorang. So, tak puas dengan apa yang dia, apa tu? Tahu apa? Oh, nanti ya. Sekejap. Tak puas dengan apa yang dia ada. Cakap kat dia jangan risau, nanti semua petugas-petugas kita akan hantar dan akan bagi tahu bila masa buka, masa tutup. Kau cakap kat sini pening kepala, bahu kanan ke kiri. Sentiasa mana tadi? Tak puas dengan apa yang dia ada. Orang yang miskin jiwa tak puas dengan apa yang dia ada. Dia dah ada segala dah, tapi dia tak puas. Dia nampak orang lain punya lebih. Ini masalah sahabat-sahabat. Itulah orang yang miskin jiwa. Ketiga, sentiasa harap pujian. Rupa-rupanya orang yang sentiasa mengharap pujian ni adalah orang yang miskin jiwa. Ya Allah, kesiannya. Kita duk tunggu orang puji kita. Itulah orang yang miskin jiwa. Ya Allah, tak naklah. Jadi rugilah kita kan cik. Ya Allah, maka buat je. Serahkan kepada Allah yang maha berhak kita puji. Bukan kita tunggu pujian orang baru kita nak buat. Bukan kita jadi rajin bila orang puji kita semata. Yang keempat, siapakah orang yang miskin jiwa? Orang yang tak boleh ditegur atau tak boleh dinasihat. Allah sahabat-sahabat. Orang yang tak boleh ditegur, tak boleh dinasihat, rupa-rupanya adalah orang yang miskin jiwa. Tak nak masuk dalam golongan yang rugi ini. Betul kan Kak Nazatul Naina? Kak Nazah buat 4 ni orang miskin jiwa, edit bagi comel, lepas tu masuk dekat Ustazah Zai punya page, insya-Allah. Terima kasih, buat pahala lebih sikit. Baik.
Okey, Pak Cik nak pergi masjid dah. Cik, depan sikit Cik, saya nak ambil kain ihram Al-Fawwas ni. Depan sikit Cik. Ni dah datang dengan tongkat sekali. Depan lagi Cik, depan lagi. Cik, nanti balik bilik, gunting sikit lebih-lebihan kain ihram tu. Nanti terpijak kaki. Mesti ni, depan lagi. Saya nak tunjuk ni, ini kain ihram Al-Fawwas Travel. Sebab kita hadiahkan dekat Pak Cik Sandakan. Okey, yang lain kalau nak kena beli kat Al-Fawwas lah. Sekian dia maklumkan. Okey, semua dah siap sedia? Semangat Pak Cik ni, ha? Mau pergi masjid. Iyalah, tak apa. Bagus duduk iktikaf lama-lama. Cuma tu yang lebihan benang tu nanti gunting. Sebab kalau tak gunting nanti takut terpijak-pijak kat kaki, jatuh nanti. Okey. Nanti sebelum pergi tinggikan sikit lagi kain ni. Yang ni pun tinggikan sikit lagi. Sebab nanti kan kita nak duduk atas bas nanti ni. Kan? Nanti nak naik bas. Ini tak apa. Dah nak pergi Zohor kan? Kalau dah nak pergi Zohor, letak kunci dekat lobi. Bilik dah selesai. Bilik dah selesai. Beg-beg semua dah ambil. Beg-beg semua dah ambil. Alhamdulillah, okey. So dalam bilik dah tak ada apa lah. Nanti balik masjid, kalau rasa macam nak membuang ke nak masuk bilik, try dekat ni. Minta juga kunci. Tapi kalau dia tak bagi, boleh pakai tandas Dewan Makan tu. Sebab kadang dia bagi balik kunci, kadang dia tak bagi. Jadi kunci bagi dulu. Ya, bagi selalu. Sebab nanti kalau kita balik lambat daripada masjid, dia kata sudah waktu check out, nanti dia marah kita. Saya nak cakap makcik siapa ni pakai tongkat ni. Rupanya tak pakai check. Di masjid je. Dia boleh. Setakat tu boleh. Malam kena. Sekejap iklan. Hari ni banyak iklan tinggal atas. Iklan. Malam muda ikan malam. Jangan nak masuk. Tunggu dia orang. Siapa tu dia? Semalam ingat nak masuk Roda. Siapa? Acik-acik ni. Lepas tu dia bila dah lama sikit dua-dua tak tahan dah. Keluar balik. Tak paksa. Umrah kalau tak buat memang saya dilidikan. Raudah apa? Sebab bahaya keadaan dia. Saya tengok. Tapi yang larat semua alhamdulillah Allah bagi rezeki dah. Masya-Allah saya ingat jemaah umrah saya sebelum ni. Tak apa Makcik pun bukan pertama kali. Okey. Okey, Hafiz dia nak pergi dah dengan pak-pak angkat dia ni. Orang tak kenal Hafiz ah. Habis pun macam labuh ke tak? Tak, yang ni yang labuh atas dia. Tak apa. Lain tu ala Hafiz. Lain tebal. Tak apa. Yang penting pakai kain ihram. Yang penting kain dia tidak berjahit, kan? Sebab dia kecil, sebab itulah kain ihram dia besar. Dia nampak besar ya. Lagipun ini Ustazah rasa yang saiz besar. Ya ke? Kain tu besar. Kain ni besar. Kain tu besar tu yang nampak macam Lagipun dia kecil. Tak ada pinggan balik ke? Yang pakai macam-macam mana pun asalkan kita rasa selesa. Nanti jangan ada yang buka bahu masa solat, pastikan betul. Hafiz tu tengokkan pakcik-pakcik. Masa dah tahu apa. Macam mana? Kain ni sampai tutup kan? Tutup pusat. Make sure tutup pusat. Kalau pusat. Yang apa? Ya. Hafiz punya ada one piece dia bukan dua keping kain dia. Okey. Dua keping. Dua. Oh tapi nampak macam okey. Cuma dia pakai. Dia cara atas dia, labuh. masya-Allah. Tak, sebab atas dia labuh, dia kecil. Okey. Memang ada orang pakai macam ni. Yang besar. Baru sebelum sawal dan tolak kita pakai kita buka Ini apa ni? sekarang tak Boleh jadi model. Model model AFT. Betul Hafiz. Sebab apa orang nampak awak pakai besar tau. Dia punya lipat ni dekat belakang kan Kak Indi. Lipat dia punya dekat belakang. Tak susah ke pakai? Tak, sebab kita Selit gini je lah ya. suka hatilah, yang penting awak selesa. Tapi dia pakai ni lipat ke belakang. Kain ni besar. Sebab dia punya kain ni jadi besar. Kain dia besar. Ustaz Azwan sendiri pun ada dua saiz. Ada yang muat-muat badan dia, ada yang besar lagi. Ada yang saiz. Tak kena tuju kan ketak ibu tu kan dia nak tuju. Dah test dah. Mak bagi tahu kalau lipat dekat belakang tu nanti nak kejut. Nak sujud. takut dia terbuka. Takut dia ketak. Terbuka tu tidaklah macam ketat, macam bawa tak selesa. Tak apalah cik. Sekarang ni dia punya badan dia tahu tak selesa. Okey.
pula. Ni Hafiz yang bercakap ni tukang jahit tahu, dia tahu. Ya ke? Tak ada tukang. Tukang jahit profesional. Tak ada tukang. Kita nak habiskan lagi. Okay? 4 orang yang miskin jiwa semua dah dapat. Okey, kita sambung lagi. Sekarang pukul berapa? Ini tak kira pukul lah sebab Ustazah tak pergi masjid. Siapa kalau nak tinggalkan apa semua boleh pergi dah. Apa? 9.53. Sekarang? Okey, dah tak apalah. Acik-acik siapa nak pergi masjid tak apa Saya memang nak habiskan kuliah. Sebab saya nak masuk Mekah nanti kita masuk bab baru. Kak Aunty nak pergi masjid? Nak, Pergi tapi masjid pukul 10 lebih. Siapa nak pergi masjid tak Boleh apa. lagi. Tinggalkan saya seorang-seorang kat sini tak apa. Okey? Barang itu tinggal sini. Barang tinggal sini jangan. Barang Oh, mana? sebab ni tongkat-tongkat ni sebab bilik dah pulang, dah kunci dah ni kan? Besar kau ni. Tongkat boleh bawa pergi masjid. Apa dua? Oh, Munirah, kau bawa tongkat mak kau satu. Betul? Kita nampak ni. Bawa lah, sunat kan pakai tongkat. Betul-betul. Tongkat Ustazah tadi mana? Jangan buat main pula. Tongkat Ustazah warna hitam. Ayu pegang tadi. Okey, ni Ustazah bawa naik. Masya Jangan tinggal Allah. barang sini sebab kejap lagi masa orang solat kena naik atas. Tu bawa pergi masjid. Ini sudah bayar? Nanti saya bayar dekat kat depan. Ini hadiah untuk bapak saya. Ya, mak kan boleh lipat. Boyfriend bapak saya pula. Bapak saya ada bapak dan ayah. Dah single. Jadi saya boleh je mencari calon mak mertua dan mak mertua. Ayah ustaz pun single, bapak saya pun single. Dengan ni diumumkan ya. Oh, dia ada rumah ayah. Ada ayah. Pilih. Nak jadi orang KL ke nak jadi orang Kedah? Puas cari tapi bapak tak nak. Macam mana tu? Cuba lama kan? Mak, 2 tahun. Ya Allah Munirah, kau tengok dia suruh mak dia cuba, astagfirullahalazim. Mak ni pakai tongkat, nak kawankan dengan bapak Ustazah pakai tongkat. Aku tak tahu saling duk bertekuk. Lawan pedang. Aduh, ya Kita Allah. main pedang pula dulu. Munirah suruh cik kahwin lain Dia orang Dia kan cik tengok dia punya cebeh dia. Orang Ya. perempuan cebeh dah suruh kahwin dah. adik dia nampak tu. Adik dia pelik. Pelik tak mencari. Pula bapak saya pun lepas-lepas dia dah habis sikit sedih tu. Pak bapak nak kahwin ke? Kau ingat apa? Siapa nak ke aku? Jalan pun dah sengit dah. Ingat tak? Sian kan orang lelaki sepatutnya dia tak sama dengan anak. Kalau boleh. Semua gelak. Semua duk gelak. Wah dah cari bakal mak mentua tak jadi. Mak mentua pula. Mak Yelah. mentua kan? Mak dan mak mentua. Mak Mak tiri tiri. dan mak mentua tiri. Pening dah. Pilih sini. Cantik juga Ustazah. Ya, main datang sini. Ustazah recommend kedai best-best. Nak jual ni pula. Nak Ha, jual Abaya. pula. Siapa nak? Nanti ada suami dah. Dah, dia tak ada suami dah. Apa dia? Nanti tak ada suami. Belaka tak ada suami. Belaka ni semua belaka tak ada. Tak ada. Boleh pilih mana satu. Boleh jadi mak dan mak tiri. Kak Yanti jangan tunjuk mana dia suami. Astagfirullah. Menangis suami dia. Yelah. Nangis suami dia. Okey. Kita habiskan kuliah. Seorang penyair muhadram separuh usianya di masa jahiliyah dan separuh usianya di masa Islam bernama An-Nabirah Az-Zibiyani telah mengatakan, engkau tidak akan mendapatkan seorang teman pun yang bebas daripada celaanmu kerana kelemahan yang ada padanya. Kerana mana ada orang yang bersih daripada kelemahan. Maksud syair ini sahabat-sahabat Duyufur Rahman, Duyufur Rahman pula ada amin. Semuanya jadi Duyufur Rahman. Maksud syair ini dia nak ulang-ulang pada kita, kita takkan jumpa seorang teman yang bersih dari kelemahan. Kita takkan jumpa seorang teman yang tidak ada sifat yang tercela. Tapi mata kita disuruh tutup daripada mencari-cari perkara cela itu. Faham Masya Allah. Kesalahan orang kata penceramah dari Tenggara. Gitu. Dan isi daripada syair ini tentu saja tidak bertentangan dengan apa yang saya gambarkan tentang bagaimana seharusnya memilih teman. Dan bagaimana seharusnya memilih sifat-sifat yang empat yang ada dalam diri seorang teman bahawa kekurangannya boleh dimaafkan. So macam mana kita nak belajar dan mengajar hati kita, celanya teman kita itu sebenarnya semua boleh dimaafkan. Mesti ramai orang yang cakap, Zaza cakap senang lah, yang saya punya kes ni memang tak boleh dimaafkan.
Contoh-contoh dekat TV Al-Hijrah dulu kan ada satu tajuk yang Farah dengan Amy. Kalau Ustazah pengacara TV tu, Farah dengan Amy kan, kami masa tengah iklan tu memang kerja doktor gelak-gelak je lah kan. Depa tu memang pok-pek ngumpat Farah dengan Amy pula kan. Farah dengan Amy tu bila tengah iklan tu mesti, tapi Ustazah bayangkan, dia tak berlaku kat kita lah tapi orang lain. Contoh orang yang buat kesalahan tu, dia rogol anak perempuan dia sampai mengandung, contoh. Dia bunuh anak lelaki dia, merempit, langgar lari. Ustazah ingat senang ke nak maafkan? Macam tu kan. Amy dengan Farah tu bukanlah bercakap pasal diri dia sebab tak pernah berlaku, tapi sebagai orang TV yang orang selalu jumpa kes macam-macam, kita pun akui betul. Sahabat, jawapan Ustazah satu. Bila kita memandang kepada orang tu, memang Ustazah sendiri pun akan cakap, memang taklah untuk aku maafkan. Tetapi bila kita memandang kepada Allah, Allah yang suruh maafkan, Allah yang suguhkan kemaafan. Percayalah hati yang begini sahabat-sahabat, lama-lama dia akan pujuk, dia akan paksa hati dia. Kalau tak kerana Allah, memang aku tak akan maafkan. Tapi percayalah, orang yang memiliki Allah dan memandang Allah Maha Besar, dia akan kecilkan rasa dendam itu untuk memandang Allah yang Maha Besar. So itulah satu mujahadah yang sangat besar. Memang Ustazah kata kalau Ustazah berada di tempat dia pun belum tentu lagi boleh memaafkan. Sangat berat. Ayu sampai duduk atas lantai ni. Tak apa Ustazah. Macam ni. Handphone ni Ustazah boleh pegang macam gini. Tak apalah. Tak penat je pun. Hemat. Nak khidmat sampai duduk atas lantai. Kesianlah pula. Okey. Kak Yanti duduk atas lantai. Saya kata tak payah macam gini je. Ya, tak apalah. Bukannya kotor pun. Bagus Kak Ayu. Bagus Kak Ayu. Itulah Munira sibuk dengan kamera RM5,000 tadi. Kak Yanti tahu tak dia beli kamera RM5,000? Tak tahu tadi. Tak tahu kat lah. Kita lebih kurang. Okey, lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, mana dah tadi hilangnya, itu artinya adanya kekurangan pada dirinya membuat anda menjauhinya dan berburuk sangka kepadanya. Kalau kita tak pandang Allah, dosa yang tidak memaafkan tadi akan bertambah-tambah kepada dosa lain. Menjadi satu perkara yang sentiasa berburuk sangka. Allah tak suka lagi, dosa lagi tu. So apa saja yang Allah tak suka itu menjadi dosa. Padahal anda tidak melihatnya sendiri melakukan penyimpangan dan kemungkaran itu. Kadang orang punya nasi tambah tu lebih-lebih. Orang tu buat mungkin tak sengaja kan, mungkin kerana kejahilan dia. Benda dah 10 tahun berlalu pun, kan dah hantar cincin, setepak sirih semua. Tiba-tiba jiran cucu, kau nak menantukan dia tu? Dulu mak dia tu jiran aku tu, anak dia tu lah yang menagih dadah dulu. Contoh 10 tahun dulu, terus pulangkan cincin, tepak sirih semua tak jadi, nak menantu dah. Padahal sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu kisah lemahnya dia dulu saat jahil, saat dia berkawan dengan orang-orang jahat. Tapi sekarang dia berani meminang anak imam tu sebab dia nak jadi baik lah. Berkemungkinan macam drama Melayu lah pula Ustazah. Hendaklah semua kekurangan itu dialihkan dalam jiwa yang lapang dan hati yang damai. Masya Allah, bila jiwa lapang, hati damai, kita akan fikir balik. Yang orang duk cucuk aku ni kisah silam dia kot. Kenapa aku ni? Berhati-hati tu perlu. Tapi jangan terus pulangkan cincin. Mak tak sanggup dah. Rupa-rupanya 10 tahun dulu dia ni manusia jahat. Contoh, okey? Sebab sebagai seorang manusia terkadang lalai untuk memperhatikan jiwanya. Saya selalu sebut di Masjid Surau, tempatnya muslimat ibu-ibu berkumpul. Saya selalu tanya, ibu-ibu 20 tahun, 30 tahun dulu, waktu macam sekarang ni, ibu-ibu berada di mana? Duduk mereka, kan? Ada yang waktu Zohor, tak peduli dah Zohor ke apa, pakaian ibu macam mana? Dada. Okey. Kembang katun. Ambil kau. Saya tak cakap Makcik Ganu kata 20 tahun, 30 tahun dulu baju kembang katun. Kembang katun tu macam mana? Kembang katun. Tunjuk kat Munira. Kembang. Aku faham kembang. Berkembang tu. Oh, jadi maknanya berkembang semua tu. Dia pakai berkembang. Sebaik pakcik-pakcik Sabah dah pergi. Astagfirullahalazim. Tak payah cakap kat orang. Tu orang lain kan, itu orang lain dulu-dulu kan. Ada dadah gitu tu.
Tapi kita tengok waktu tu. Kembang. Oh, kemban. Ustazah ni faham kembang katung. Kembang kata, mai panggil kembang kata. Ada. Dulu kan cik, saya mula-mula bawa jemaah umrah. Pertama saya bawa adalah grup Terengganu. Kan, ya Allah, saya tak faham langsung apa kebondo dia orang ni cakap. Tapi saya ho je lah. Kan? Akhirnya Alhamdulillah sampai sekarang jadi keluarga Al-Kad. Dan sekarang ni pun kalau saya ziarah diorang pun sebenarnya saya tak faham sangat pun. Macam anak Melaka saja ya. Saya bandar. Masya Kedua Allah. ada, Melaka ada. Menantu. Ada. Alhamdulillah. Kita kan satu Malaysia, keluarga Malaysia kan, Kang, keluarga Malaysia. Okey, bahagia paling dekat dengan dirinya itu, Masya Allah. Dan itu bukan bererti memusuhinya dan bosan kepadanya. Dikatakan dalam butir-butir hikmah, jangan rosak hubunganmu dengan seorang teman oleh prasangka buruk. Kita dah berteman-teman tu, rasa dia tu perangai tak senonoh, bla 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 gitu kan. Sebab tu Ustazah kata jangan kita nak mengetahui, mengenali tentang seseorang daripada orang lain. Kenali seseorang daripada dirinya sendiri. Berkawanlah, baru kita yakin, baru kita tahu. Sebab tu kita kena perbanyakkan ukhuwah, sahabat-sahabat. Padahal sebelumnya engkau yakin benar akan kebaikannya. Orang yang kata buruk pada kawan kita tu sebenarnya kita lebih kenal dia. Tapi kenapa kadang-kadang kita dengar cakap-cakapnya orang? Okay, maka akan timbullah prasangka buruk. Pesan Ja'far bin Muhammad kepada anaknya. Ini indah nasihat orang-orang alim dulu. Wahai anakku, siapa di antara teman-temanmu yang marah kepadamu sebanyak 3 kali dan yang dikatakannya adalah kebenaran, kalau benda yang dia marah tu adalah benda benar, 3 kali pula dia marah ataupun dia tegur, benda yang ditegur tu adalah kebenaran, maka jadikanlah dia teman. Ini nasihat orang alim. Siapa yang berani tegur kita, marah kita atas perkara benar, dinasihat supaya jadikan dia teman. Jauh kan dengan cara pandang kita hari ni. Kita hari ni bila ada orang berani tegur kita, lantak kau, left group, bukan left group, aku remove kau daripada grup aku. Gitu kita jauhnya. Al-Hasan bin Wahab pernah berkata, di antara hak-hak mencintai adalah memberi maaf terhadap kesalahan teman dan menutup mata atas kekurangannya. Itu pun jika ada. Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong ajar hati kita. Kan bila kita nampak kecacatan, keburukan orang, tutup mata. Kita hanya nak cari kebaikan. Seperti lalat, sahabat-sahabat, seperti lebah mencari madu. Macam tu. Jangan seperti lalat yang mencari busuk ataupun sampah. Jangan. Seterusnya, diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib tentang firman Allah daripada suratul Hijr ayat 85, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasfahis safhal jamil, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Menurut Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, maksudnya daripada ayat di atas adalah redha dengan tanpa mencela. Orang yang redha tak ada celaan di lisan. Jadi kalau lisan yang mencela-cela, tapi dia kata aku redha ni, tapi lisan mencela, so itu bukan redha. Masya Allah, ada kaitan dengan tajuk yang lepas kan. Baik, kita nak tutup dengan satu syair yang panjang daripada Ibn Rumi. Manusia dan dunia ini pasti mempunyai kekurangan yang tak sedap dipandang mata atau kelemahan yang mencari kemulusannya. Yang namanya manusia, yang namanya dunia. Hai lalat, kau nak dengar lalat tahzan juga lalat ni. Kan saya sebut lalat, dia datang sungguh. Dia kata, hang kau panggil aku datang. Oh jangan, aku ada tongkat semampu ni lalat. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dunia, ni tim khidmat baru dia nak jaga lalat. Okey. Apa tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa tadi? Makhluk, manusia adalah makhluk, dunia adalah makhluk. So apa sahaja yang berada di levelnya makhluk, dia pasti mempunyai kekurangan yang tak sedap dipandang oleh mata. Kan kita kena terima akui. Tidaklah adil jika engkau menginginkan teman yang bersih di dunia ini sedang engkau sendiri tidak bersih. Aduh, saya baca ni tadi sahabat, rasa macam ditampar-tampar.
Kau nak orang yang sempurna datang temankan kau, tapi kau sendiri tak sempurna. Kau nak orang yang bersih, tapi kau sendiri tidak bersih. Faham ya? Seorang penyair lain mengatakan, hubungan kita sepanjang masa tetap baik. Adapun perpisahan antara kita hanyalah seperti hujan di musim semi. Curahnya yang deras menakutkan engkau, tetapi engkau akan segera lihat kelemahannya kerana dia cepat beranjak. Maknanya kadang-kadang kita tengok cuaca hujan yang lebat. Oh tu dia hebat tau. Oh hujan macam ni dia cepat seriat ni. Apa maksudnya seriat? Ya. Seriat. Hujan macam ni tak apa tu, rusat dia seriat. Begitu kan? Macam mana orang tua ni boleh tahu? Cara hujan tu turun dia tahu. Kalau hujan macam ni duk tarik selimut nak sedap ni sampai ke petang hujan ni. Kan mak-mak macam tu lah cik. Macam mana dia orang boleh tahu cik? Boleh pasal awal tu benda banyak. Lagipun dia dah lama hidup kan, berbanding kita tengok jenis hujan tu pengalaman. Betul sahabat. Jadi inilah benda yang syair ni tulis. Maknanya dia tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nampak hujan tu menakutkan, tapi sekejap lepas tu awan cepat beranjak. Kan maknanya jangan takut dengan apa jua cabaran, kerana akhirnya ketenangan dan kedamaian itu akan kembali datang. Semoga Allah menghindarkan kita daripada kebencian saat bersua. Maknanya ni bila bertemu jangan sama sekali ada benci. Selain hanyalah kemanjaan orang yang dicintai. Allah, maknanya nak manja-manja je. Kan cik? Nanti kita datang Terengganu kita manja-manja je cik. Manja-manja Munirah pula jealous kan, manja dengan mak dia. Tak ada masalah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Gaji abang-abang dia ada orang apa. Abang-abang ni suka bawa balik orang. Suruh bawa balik orang untuk dia juga. Tidak tu. Jangan saya abang-abang dia belajar berkakak. Oh, datang kat Kawan rumah. kamu awak turun dia. Comel ke sahabat-sahabat, cuba tengok ni mak saya ni 1, 2, sama tau. Tu hujung sana sama. Pesen dia pun sama. Dia kalau beli baju jubah ni tak payah 4 orang ni, 3 orang macam tempat. Selain hanyalah kemanjaan orang yang dicintai kepada orang yang mencintainya. So macam mana boleh manja-manja bila di hati sudah ada rasa cinta? Kalau di hati ada benci, boleh buat lakon-lakon ke manja-manja tu. Tak boleh ke cik, dia tak sampai ke Tapi hati. kita pergi sama mana-mana pun saya kutu. Dengar cerita orang mula sana dia orang pertanian. Kata tak apa dua-dua nak. Kenapa ada 2 ni? Cabut Ustazah. Saya kata saya dah punah. Saya dah punah. Pasal balik. Tak jadi orang nak open order. Tak cabut. Saya Sebenarnya kan dah saya. boleh masuk. Alhamdulillah. Boleh pasang. Boleh. Don't worry. Happy. Kuat ni. Boleh jual balik ah. Jual balik. Open Kamera, order. nak pandang kamera nak ni pun semua. Kamera hasil jualan Munirah. Tongkat jualan Ustazah. Okey, kita habiskan ayat Quran surah An-Nur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahabat-sahabat, ini versi La Tahzan hari terakhir di Madinah. Sebenarnya jiwa semuanya sayu nak tinggal di Madinah. So tak naklah nanti La Tahzan sambil nangis kan, hilang makeup kan, makeup lelaki dia nak Bukan pakai. tangan. Saya dah bedak. Bedak pun tak apa. Saya dah ada Kan? Okey. Orang Malaysia apa khabar? Jalan-jalan dia tak pakai mask ke? Bila dia tak pakai mask, janganlah tebal-tebalkan makeup pula. Ambil dulu ke main lagi, kan? Ustazah dah 2 tahun tak beli lipstick. Kenapa? Alah, pakai lipstick pun bukan orang nampak. Bukan nak tunjuk dekat orang pakai lipstick tu, nak tunjuk kat suami. Dalam rumah tak pakai lipstick, luar rumah pula pakai lipstick, sabar je lah. Sekian dimaklumkan. Maka dah buka mask ni, jangan over pula ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tolong ingat, semua ni ada tarbiyah daripada Allah. Kalau daripada nak melampau-lampau sampai orang lain buka mata terbontang macam tu sebab dah lama 2 tahun tak tengok isteri dia pakai lipstick, tengok orang lain pula berlawa-lawa, akhirnya mengundang fitnah. Sahabat-sahabat, lebih baiklah pakai mask, pakai niqab terus kalau macam tu. Sekian dimaklumkan. Okey, katanya Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya tidak kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun daripada kamu bersih dan perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Allahu Akbar. Allah yang bantu kita untuk mazaka minkum min ahadin abada.
untuk bersihkan diri kita ni daripada segala perbuatan-perbuatan mungkar. Sebab kalau kita tak bersihkan diri kita daripada perbuatan mungkar, tak adalah jalan-jalan ke syurga untuk kita. Kita nak bersihkan diri kita menuju jalan-jalan syurga, maknanya mazaka minkum min ahadin abada. Baik, kita tutup dengan seorang penyair mengatakan, engkau menginginkan teman yang sempurna tanpa kelemahan, maka adakah kayu gaharu yang menebarkan keharuman bila tanpa asap? Oh, ini kan nak faham ni orang muda-muda tak faham dah. Cuba kita tanya mokcik-mokcik. Mokcik-mokcik kenal tak kayu gaharu? Kenal ya, Mak Teh? Ya. Kayu gaharu tu kalau kita nak cium bau dia kena buat macam mana? Macam tanda pula. Kena bakar. Betul tak? Nak dapat bau gaharu tu kena bakar. Jadi maksud syair ni, engkau menginginkan munak sangat teman sempurna tanpa kelemahan. Maksudnya never engkau akan dapat. Sebab kalau engkau bandingkan dengan kayu gaharu, engkau nak dapat wanginya gaharu itu, engkau kena bakar dahulu. Maka barulah engkau dapat wanginya gaharu itu. So dengan teman-teman, sahabat-sahabat kau nak cari yang tak ada kelemahan, tak mungkin. Kau berkawanlah dengan dia, kau akan tahu macam mana nak handle. Orang pula kata, Ustazah boleh kawan orang macam tu, dia tu kan perongai orang dia. Contoh, apa tahu tak perongai dia? Kan? Sebab kita dah kawan, aku tahu dia memang perongai, tapi dia pada badan dia macam dia. Tapi orang perongai ni senang je. Hang jangan bagi dia lapak, jangan bagi dia hangat. Betul tak, Mak Teh? Ya. Oh, betul. Masya Allah. Jadi, kau kawan dengan dia baru kau tahu. Kan? Ya, aku tak suka kawan dengan dia tu. Perongai. Sebab apa dia perongai? Sebab hang tak jaga dia. Hang bagi dia aircon, hang jaga perut dia. InsyaAllah dia tak perongai dah. Macam itulah contoh maksud sahabat-sahabat. Baik, katanya Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ayat ni kita ulang daripada pelajaran yang semalam. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Semalam kita dah baca ayat ni. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Tamat 235. Esok kita akan sambung bab 236 di Mekah Al-Mukarramah. InsyaAllah, kata Mahir Zin. Okay, yang duduk balik shopping tu yang kecoh benang. Okay, Acik, para bukan bakal lagi lah, memang dah duyufur Rahman ni. Semua nak berangkat ke masjid, mereka nak iktikaf awal. Masya Allah ni khidmat kepada ibunya. Tu yang tudung hijau tu mak dia. Dia datang 3 beranak dengan Hafiz. Masya Allah. Okay, mak Kak Nabi luar dah. Oh, semalam pergi juga? Sekarang Alhamdulillah. Siapa je semalam dengan Kak Yanti? ni yang saya Berapa orang semua semalam maksud? Saya nak pergi sama dia dah. Tapi ada juga Ustazah Khadijah try semalam. Dia dah pergi. Oh, dia pergi yang sebelum tu kan? Maknanya semalam tu lepas isyak. Masuk lepas isyak. Aisyah. Bismillah. Oh, jadi lepas isyak lah masuknya. Dapat betul-betul masuk Raudah pukul berapa? 9 lebih. Mana 9 lebih? Penting pula Sebelah lebih. lama memang lama. Memang lama. Itulah mujahadahnya. Soal macam ada yang kena sepak kepala? Tak ada. Semalam Langkah kepala tu biasa. bukan nak sana langgar dia orang besar kadang. Bukan orang Pakistan. Pakistan ni. Amak belakang. Kau sebut betul-betul Munirah, Pakistan bukan Pakistan. Pakistan siang orang Pakistan pula dah. Gano gitu. Ya, itulah calonnya yang dapat 3 kali masuk Raudah. Siapakah itu? Maksu ni adalah sahabat-sahabat yang menjaga Darul Fawaz Utara. InsyaAllah memperkenalkan, itulah dia Maksu. Sebab bila dalam keadaan la tahzan, kita ada Maksu Zunaiza Ahmad. So ini first time kenal dengan Maksu. Nama Facebook apa? Ina Yaakob. Okey. Okay, ada permintaan kepada sahabat-sahabat kita, minta doa ke apa, kita nak pergi Mekah ni. Sahabat doakan. InsyaAllah. Sahabat anda. Doa ni biar selamat. Saya siapa daripada mana? Doakan ni nak bawa mak dengan adik ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kami, saya bawa mak
saya dari Kuala Lumpur, bawa Umar dan adik lelaki saya. Doakan kami menjadi Lawa kan? Nampak umrah eksklusif. makbul. Masya Allah. Cakap mesti dalam Subhanallah. dalam Tudung tu pun. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini antara orang-orang muda kita yang insya Allah orang-orang muda yang semangat dan kuat dari segi jasadnya. Ustazah minta tolong, malam ni Ustazah tak dapat masuk masjid supaya sama-sama pantau bantu ibu-ibu kita, insya Allah. Sama-sama saling tolong menolong. Okay, Munirah pun antara bakal-bakal mutawifah Al-Fawas Travel. Okay, minta doa. Ni mak-mak kita tukang doa. Kita yang muda ni kena minta doa. Faham ke tak faham? Ni kena marah dia. Ni tak ada marah dia. Berani Ustazah marah dia. Cepat cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya doakan semoga semua sahabat-sahabat La Tahzan akan dijemput oleh Allah dari setiap masa. Pada masa yang Allah jemput. Masa Allah yang rasa special untuk sahabat-sahabat La Tahzan. Tak kira orang tu kaya, miskin, Allah akan pasti jemput. InsyaAllah. Betul. Semua sahabat-sahabat Kak Nazan, Naina, Kak Alis, kenapa Adawiyah, semua sahabat-sahabat tu. Kenapa Kak Fizo pun insyaAllah. Lelaki. Keflizul suruh buat ucapan sebaik raya pula dah. Awak merepek Keflizul ni sabar je. Itulah insyaAllah. Hang puan ni suka nak perangat Ustazah. Mentang-mentang Ustazah tak raya lagi. Allah jemput semua dengan izinnya insyaAllah. Izin ke izing? Izinnya insyaAllah semua tidak apa jawab insyaAllah tu doakan kami untuk pergi ke Mekah lepas Zuhur nanti, semoga dapat umrah yang mabrur dan doakan jodoh-jodoh untuk saya ya. Astagfirullahaladzim. Semoga jodoh yang ya Allah redha lah. Sempat lagi kempen. Ini bakal Pak Mentua ada ha. Okey, cik tutup bahu. Nak pergi solat kita tutup bahu dulu nanti bila tawaf baru kita buka bahu. Saya Okey, minta tu Pak Cik doa yang baik-baik setahun. Sahabat-sahabat La Tahzan semua orang-orang yang soleh, nasihat soleh. Mastura Kazali kata Ustazah Munirah. Allah amin. Saya minta ustazah, InsyaAllah doa semua InsyaAllah semua Allah jemput semua. Amin. Ya Allah, orang suruh minta doa, dia pergi bagi doa lah pula. Terlebih-lebih. Astagfirullahalazim. Okey, last. Ayu. Ayu cepat, orang muda. Mak-mak kita ni semuanya tukang-tukang doa. Dia pergi masjid dah confirm doakan kita. So kita yang muda minta doa daripada mak-mak yang ada dalam La Tahzan. Betul tak saya kalau saya baca ayat kita baca subhanakallah innaka antal alim. Semoga sahabat-sahabat La Tahzan semua dipilih Allah untuk datang ke sini bersama Ustaz Nazar. Doakan kami semoga urusan kami dipermudahkan dan diberi kesihatan yang baik untuk umrah pertama kali kami malam ini. InsyaAllah. Tolong doakan kami semua. InsyaAllah. Biyasir wala tu'asir. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat ini semuanya umrah pertama kali majoritinya. Okey sahabat-sahabat, jadi insya-Allah mereka ni jemputan Allah, pilihan Allah. Okey, yang pak-cik bayangkan orang suruh pergi masjid Zuhur, depa dah pergi iktikaf awal-awal lagi dengan kain ihram. So di situ saya nampak betapa semangatnya mereka, dan mungkin malam tadi ada yang tak lena tidur kerana mengenangkan kan mereka ni akan bertawaf, bersa'i. So doakan insya-Allah malam ni semuanya boleh tidur dengan lena setelah selesai menunaikan umrah yang pertama. Doakan kami kerana kami sentiasa mendoakan anda. Besok kita live La Tahzan daripada bumi Mekah Al-Mukarramah, insya-Allah. Al-Fawas Travel sentiasa bersama-sama dengan anda, bertawaf, bersa'i. Malam ni ada doa-doa untuk anda, insya-Allah kita sahabat sampai syurga. Kita berkasih sayang kerana Dia Allah yang Maha berkasih sayang dengan kita. Ampun maaf zahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Dah mula kita baca Ahmad Takin dah. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye Madinah, bye bye Madinah, bye bye Madinah, bye bye semua sahabat-sahabat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jom kita tunjuk dia orang untuk kali sekejap cik. Nak tunjuk masjid buat kali terakhir bersama dengan ustazah. Sebab kita keluar-keluar je pintu hotel, kita nampak masjid. Bye bye Masjid An-Nabawi. InsyaAllah semuanya akan datang ke sini lagi. Assalamualaikum.